mereka agak baik dengan momentum layak, bilik persalinan positif. Tetapi pada malam inilah permainan yang agak berbeza dengan keadaan padang, dengan keadaan approach kedua-dua lebih konservatif. So saya merasakan perbalahan 45 minit kedua banyak tergantung kepada percaturan jurulatih. Jika seseorang jurulatih boleh mendahului seorang jurulatih dalam percaturan, it's a chess game bagi saya second half. Baik Stanley, saya rasa kita akan terus saja bersama Hani Miswan untuk ulasan aksi separuh masa yang kedua. Permulaan separuh masa kedua, perhitungan di antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Tajikistan. Dan seperti mendengar apa yang diperkatakan dalam perbincangan dan juga keluhan rakyat Malaysia untuk aksi separuh masa pertama, Faisal Halim dibawa masuk terus menggantikan tempat Mahamadul Sumareh yang menjadi antara watak tumpuan di penghujung aksi separuh masa pertama setelah tadi. Sangat-sangat bernasib baik kerana tidak dilayangkan kad kuning kedua selepas terjahan yang dilakukan di penghujung permainan sebentar tadi. Kembali bersama dengan kami di saluran rangkaian Media Prima TV 9 untuk aksi 45 minit yang kedua di antara Malaysia dan juga Tajikistan. Terus saja dimulakan dengan hantaran jauh ini dan percubaan terus daripada Safawi Rashid yang mujur terkena pemain pertahanan pasukan Tajikistan, menghentikan momentum bola tersebut untuk menerjah gawang Kaulan Rustam Yatimov. Dan terus saja mendapat impak daripada percubaan tersebut Wahdat Hanonov. Half chance sekali lagi kepada Safawi dengan gerakan ini. Malaysia memulakan aksi 45 minit yang kedua ini dengan satu nota yang positif untuk terus dapat momentum serangan bagi menekan pasukan Tajikistan. Mainan fair play ditunjukkan oleh Dion Kools untuk memberikan kembali penguasaan bola kepada pasukan Tajikistan. Sagat kendali dari Croatia untuk pasukan Tajikistan, dan pastinya yang paling mengenali watak-watak dari Croatia ini adalah Stanley Bernard yang kembali bersama dengan saya. Ini antara kualiti yang anda perkatakan berkaitan dengan pemahaman, adaptasi juga jurulatih-jurulatih dari Croatia ini terhadap bola sepak di Asia terutamanya, Stan. Ya, bagi saya mungkin proses education, coaching education mereka mungkin membenarkan mereka untuk to be adaptable. Kadang-kadang ada yang menyatakan beberapa coaching education di Eropah mungkin lebih sesuai kepada negara mereka sendiri, tetapi mungkin Croatian lebih adaptable kerana success rate mereka di luar, di Asia dan beberapa benua agak tinggi. Timov dengan hantaran jauh ini untuk mendapatkan Abad Swift, tapi Corbin Ong berada di sana. Nazmi membuka permainan buat Davis. Dion Kools akan mengeluarkan bola ni daripada kawasan bahaya, cuba untuk mendapatkan Safawi setelah tadi. Satu challenge yang baik daripada Brendan Gunn, tetapi hantaran daripada Safawi yang gagal menemui Faisal. Kia Rashid masih lagi dikekalkan tempatnya. Masukan Faisal Halim sedikit melegakan kita dengan aksi yang berlaku sebentar tadi, Stan. Beliau perlu membuktikan sudah tentu apabila seorang pemain mendapat begitu banyak ruang, tidak begitu tajam, ramai yang menyatakan perubahan perlu dilakukan. Tetapi saya merasakan perubahan dilakukan oleh Kim Panggon dengan pantas, bukan kerana terutamanya kepada prestasi Sumare. Ia lebih kepada beliau mengetahui ia hanya memerlukan sesaat untuk separuh masa kedua untuk referee memastikan beliau seimbangkan apa keputusan yang mungkin bernasib baik kepada pihak, kepada Malaysia lah, apabila kad kuning kedua tidak diberikan kepada Sumare. So bagi saya bijak daripada Kim Panggon, beliau tidak ambil risiko, terus membuat pertukaran. Satu lagi advantage play yang sepatutnya diberikan, tetapi beliau menarik kembali keputusan tersebut. Mungkin selepas mendapat
Satu nasihat daripada batu pengadil yang lain, tapi ini terjahan daripada Kuzaimi PE. Beliau mendapatkan banyak daripada bola. Anda mengetahui, jika anda seorang centre back bertaraf antarabangsa, perlu mempunyai sedikit level keagresifan dan bijak daripada Kuzaimi. Mungkin dilihat sedikit lewat oleh pengadil, tetapi jika beliau terlepas, ialah bijak. Bila tertangkap, tidaklah bijak, kerana beliau mungkin mahu memberikan amaran. Ia adalah tackle yang mahu bercakap kepada seorang pemain oponen. Tidak menjadi bagi saya, kerana beliau mendapat kad kuning dan sekarang beliau akan bermain dengan risiko. Dan risiko kedua adalah kepada set piece yang akan dilakukan oleh pemain pasukan Tajikistan ini. Shihan sedang mengatur benteng pertahanannya. 4 pemain berada di sana. 2 daripadanya adalah antara 2 pemain terkecil di atas padang. Terus berubah kedudukan dengan wall ini. Nazarov, satu percubaan terus melegakan Shihan dengan gerakan ini. Set piece akan memainkan peranan yang amat penting jika sesebuah pasukan di antara kedua-dua pasukan ni mendapat sesuatu yang baik lah. Kerana kadang-kadang itu menjadi pemisah dengan keadaan perlawanan yang begitu tight. Tiada open chance setakat ni. Dekat 55 minit pembinaan, attacking play, saya rasa kita belum melihat one good play setakat ni yang fluid. Samiev jaya mendapatkan Shabi dengan percubaan ini. Ada reflection dari Dion Cools dan terus mengubah haluan bola tersebut untuk memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Tajikistan di aksi separuh masa yang kedua ini. Dan ini terus saja memberikan amaran bahawa Tajikistan juga mahukan sesuatu daripada perlawanan ini. 6 pemain diarahkan masuk untuk menerima hantaran sepakan penjuru ini, tetapi sedikit mengecewakan dan terus dikeluarkan. Tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Tajikistan. Berbahaya bagi kubu pasukan Malaysia, tapi ada sikit simulasi yang dilakukan. Dion, kata pengadil, tidak mahu mengganggu kelancaran perlawanan. Sentuhan pertama Faisal Halim cuba mencari larian daripada Brandon Gunn. Dan Malaysia sedikit struggle untuk meneruskan penguasaan sebentar tadi. Syafiq Ahmad terus mengejar bola ini. Satu hantaran cuba dilakukan oleh Hanonov sebentar tadi. Dan terus saja clearance daripada Rustam Yatimov. Kembali terbuka perlawanan di aksi permulaan separuh masa kedua ini di antara kedua-dua pasukan. Faisal Halim, waktu yang baik, kembali mendapatkan bola. Ada ruang buat Akhil Rashid di sebelah kiri. Faisal, Syafiq Ahmad meminta ruang kepada Akhil Rashid yang akan melakukan percubaan ini. Beliau mempunyai idea, beliau mahu mencari top corner daripada gerakan ini, tetapi keadaan padang yang sikit mengecewakan, Stan. Ya, bagi saya setiap kali walaupun tidak ada, boleh kata, kegerapan daripada beliau, tapi dalam 3-4 kali Akhil Rashid dibenarkan untuk berlari. Walaupun 2-3 pemain beliau melepasi dengan begitu baik, beliau tidak menasib baik dalam keadaan ini. Bagi saya, inilah faktor padang. Anda tidak mengetahui standing leg anda, kerana beliau mahu placing dengan kaki kanan. Standing leg beliau tergelincir kerana kawasan itu dengan penuh dengan mungkin lopak air. So Malaysia terus menekan pemain pasukan Tajikistan dan memberikan ruang untuk mereka bertukar-tukar hantaran, tapi mereka berjaya keluar daripada gerakan ini. Bahaya bagi Malaysia. Mabat Swift di sebelah kanan, ada overlapping run yang dilakukan oleh Panshabi, tapi Corbin Ong berada di sana dan Corbin Ong melaksanakan tugasannya dengan sangat-sangat baik. Ini gerakan daripada Panshabi sebentar tadi. 3 pemain yang mengawal beliau dan simulasi ini yang dikesan oleh pengadil. Pesan yang tepat, Stan? Tu yang saya katakan, pengadil tidak boleh memberikan kad kuning sekarang kerana beliau telah set up satu presiden
yang sukar akan disoalkan oleh terutamanya oleh pasukan Tajikistan jika kad kuning dikeluarkan. Walaupun bagi saya itu adalah kad kuning kerana itu adalah simulasi. Beliau acknowledge berkenaan dengan tindakan itu, tapi tiada layangan kad kuning sekali lagi. Inilah evaluasi ataupun gerakan yang baik daripada pemain pasukan Tajikistan di sebelah kiri. Balik pada Shahrum Samiev yang benar-benar terdesak untuk lakukan satu gerakan juga sebagai pemain penyerang, kerana beliau agak senyap di separuh masa pertama setelah tadi. Saya pasti Soirov pemain nombor 9 akan dimasukkan dalam, mungkin Segat akan memberikan lagi mungkin 10 minit, 5 minit kepada Samiev sebelum Soirov akan dimasukkan. Seorang pemain yang telah memberikan impak yang besar apabila beliau masuk ketika menentang Trinidad Tobago. Bukan yang baik dari Uzaimi. Lihat saja kepada keberanian pemain-pemain pasukan Tajikistan untuk beraksi di ruang yang sempit itu. Challenge daripada Kuzaimi yang berdepan dengan Samiev. 3 pemain mengepungnya. Nazmi Faiz berjaya mendapatkan kawalan bola ini ke belakang daripada Dion Cools buat Shihan. Setakat ini beraksi dengan baik mengawal kubu terakhir benteng pertahanan pasukan Malaysia. Reception daripada Brandon Gunn, gagal untuk mendapatkan rakan sepasukan. Turning yang baik dari Jurabaev. Syabi, Jurabaev meneruskan larian ini, berjaya didapatkan. Ada ruang bagi Jurabaev, bahaya bagi pasukan Malaysia. Larian yang baik juga daripada Rahimov setelah tadi, dan terus sahaja dikeluarkan. Safawi Rashid ada ruang untuk bawa bola ini ke sebelah kiri buat Akia Rashid. Safawi akan melakukan overlapping run di sebelah luar Akia Rashid dengan 2 pemain ini. Tapi Akia betul di hadapan jurulatihnya melakukan kesilapan itu. Cools ada ruang untuk bawa bola ni jauh ke atas, berjaya melepaskan Faisal Halim. Safawi Rashid ada ruang bagi Safawi yang akan melakukan percubaan, terus saya percaya dengan percubaan ini. Baik tindakan daripada Rustam Yatimov untuk menafikan Safawi Rashid. Masa lagi dalam kawalan Akia Rashid, dan satu fair challenge daripada Tajikistan menurut pengadil. Safawi berjaya untuk melakukan interception setelah tadi untuk kembali memberikan penguasaan bola kepada pasukan Malaysia. Ini gerakan daripada Safawi Rashid setelah tadi. Baik, keputusan awal dilakukan oleh Safawi. Jika beliau menerima bola, beliau mahu buat percubaan daripada jarak sebegitu. Keadaan padang yang membenarkan beliau dengan teknik ability beliau. Pas yang baik untuk mendapatkan Akia, tetapi ada juga tarikan, tapi itu berlaku di luar padang. Agak fizikal juga pemain-pemain pasukan Tajikistan ini dalam mematikan gerakan main kebangsaan kita. Matt Davis naik ke atas, satu overlapping yang cuba untuk kembali didapatkan oleh Faisal. Tapi ada ruang yang ditinggalkan oleh Matt Davis, terus diisi oleh Brandon Gunn di sebelah kanan setelah tadi. Syafiq Ahmad dipersalahkan kerana melakukan satu terjahan ke atas Ehsani Panshabi. Dia akan jadi pemain yang pertama untuk melakukan defensif duty-nya. Sroboyev dapat
dapatkan Syahrum Samiev. Tarik ke dalam kepada pasukan Malaysia sebenarnya. Saya merasakan di separuh masa kedua, saya merasakan sehingga mungkin keputusan Sumare apa yang dilakukan oleh pengadil agak baik. Beliau sedang take charge dengan keputusan, dengan discussion, memberikan amaran-amaran tertentu. Tapi di separuh masa kedua saya tidak mengetahui jika keputusan Ibu Sumare itu tidak memberikan calculating telah efek beliau, kerana saya melihat beliau sedang melepaskan terlalu banyak. Dan dalam keadaan padang sebegini, itulah perkara terakhir perlu dilakukan oleh referee, membenarkan, kerana ia boleh menjadikan sesuatu yang sangat bahaya. Apabila pemain menghidu berapa terjahat dibenarkan. Kalau anda melihat apa dilakukan kepada Akir Rashid, perlu diberikan amaran walaupun ia di luar padang, kerana sesuatu yang bahaya, tapi dibenarkan secara begitu saja oleh pengadil. Bagi saya beliau perlu take control a little bit of the game dengan memberitahu pemain jika sekali lagi anda akan menerima kad, itu membawa perubahan yang besar. Sementara itu Tajikistan terus melaksanakan gerakan mereka untuk memperolehi sepakan penjuru pada ketika waktu permainan menghampiri waktu 1 jam. 60 minit permainan, masih lagi tanpa sebarang caringan untuk peranan akhir edisi ke-48 Piala Raja Thailand. Ruang buat Tajikistan, satu in-swinger daripada Nazarov yang menewaskan kesemua pemain yang berada dalam kawasan padang. Save yang baik daripada Yatimov tadi menafikan Safawi Rashid. Ya, baik daripada Safawi. Sekali lagi, apabila anda buat decision making yang awal, beliau sudah set up badan beliau. Sentuhan pertama beliau adalah untuk pastikan beliau membawa satu percubaan. Mungkin ia adalah percubaan terbaik sepanjang perlawanan setakat ini, dekat sejam. Kali ini mempunyai peranan yang berbeza di bawah kendalian Kim Pan Gon. Masih di posisi number 10 bagi pasukan Malaysia. Itu mungkin antara arahannya untuk melakukan percubaan-percubaan dengan gerakan berbisa kaki kirinya Safawi Rashid. Mana kedudukannya dalam pasukan Johor Darul Takzim telah pun dirampas oleh Harif Aiman. Dan ini satu kasaran daripada Kuzaimi. Sekali lagi ke atas Syahrum Samiev. Safarov, ada Hanonov yang terus hantar sahaja bola ini ke hadapan. Tajikistan juga mungkin sudah mula cemas dengan amaran-amaran, ancaman-ancaman ataupun pressing yang dilakukan oleh pasukan kebangsaan. Belum benar-benar diuji Shihan Hazmi pada malam ini berbanding ketika aksi berdepan dengan pasukan Thailand. Aksi heroiknya yang menyamatkan beberapa percubaan berbahaya pasukan Thailand. Bolehkan beliau untuk terus diberikan kepercayaan pada malam ini. Safarov ke depan. Robin Ong berjaya untuk memintas, tapi satu clearance yang agak kurang baik daripada Kuzaimi. Tapi muncul bola ini ke arah penguasaan daripada Nazmi Faiz Mansur yang mengharapkan ada larian. Boleh dilakukan oleh Akir Rashid. Malaysia perlu lebih tenang untuk merencanakan gerakan. Momentum bola ini yang jauhkan larian ataupun arah tujuan Samiev tadi untuk melakukan sesuatu. Tuan Cools. Tening yang menunjukkan pengalamannya dan terus saja melakukan hantaran jauh. Mendapatkan larian Syafiq Ahmad. Zarov.
Ya, saya menyukai apa yang dilakukan oleh Dion Kools. Kerana beliau setelah satu kali melakukan mungkin satu hantaran pendek yang sangkut di lopak air, beliau sedang meletakkan, walaupun beliau tidak melalui bahagian tengah, beliau sedang meletakkan Malaysia dalam keadaan yang baik. Kerana bola hantaran beliau bukan sahaja satu bola hantaran di mana perlu kejar. Yes, penetratif, tapi long ball penetratif. Itu membenarkan mungkin 60 meter, 50 meter mereka boleh naik push up dalam keadaan padang yang sebegini. So bagi saya, bukan kerap, tetapi beberapa kali yang boleh dilakukan, beliau telah melakukan dengan baik. So bagi saya adalah positif. Jika ada kesilapan daripada centre back Tajikistan, itu boleh menghasilkan gol dengan two touch play. Dan antara perkara positif juga yang dilakukan oleh Kim Pan Kon adalah mengembalikan trio serangan yang bermula pada aksi berdepan dengan pasukan Thailand tempoh hari. Arif Aiman akan diberikan lesen untuk mengganggu Akhtam Nazarov di sebelah kanan. Bermakna Faisal Halim akan kembali ke posisinya di sebelah kiri, dan Darren Lock, jalang utama pasukan PJ City, gantikan Syafiq Ahmad untuk mengetuai barisan serangan pasukan Malaysia. Dan terus saja pressing daripada Brandon Khan, cuba untuk mendapatkan pengualan bola start tadi. Jorabayev berada di sana untuk rencanakan gerakan pasukan Tajikistan. Masih lagi Jorabayev, tenang pemain ini untuk mengawal bola. Bukan shielding start tadi yang sangat baik, dan juga hantaran yang sebenarnya mungkin boleh menjadi satu hantaran yang baik dari Faisal Halim. Malaysia juara 4 kali bagi penganjuran Kings Cup ini, dan ini kali ke-6 kita mara ke pentas final daripada 10 edisi yang dijemput. Tajikistan juga belum benar-benar menguji Shihan Azmi. Harus diingatkan juga bahawa keputusan yang positif pada malam ini akan memberikan impak yang positif, sangat-sangat baik kepada mata ranking FIFA, kerana ianya masih dikira dan juga merupakan perlawanan berstatus persahabatan antarabangsa A. Apatah lagi Malaysia berdepan dengan pasukan-pasukan yang mempunyai ranking jauh lebih baik daripada kedudukan kita pada ketika ini. Bijak pembacaan permainan daripada Kuzaimi, tapi hantarannya pula yang mengecewakan dan memberikan ruang kepada Jorabayev untuk merencanakan sesuatu. Slomov di sebelah kiri. Sentuhan pertama Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman. Mungkin arahannya adalah untuk memberikan masalah buat Islamov dan juga Nazarov, yang kedua-duanya yang ikat kuning pada ketika ini. Gerakan kita tadi sedikit mengecewakan. Serangan balas yang cuba dilakukan oleh pasukan Tajikistan. 1-2 di antara Rahimov. Gerakan sepasukannya tadi, dan permainan akan dimulakan semula kerana itu adalah law of the game yang terbaru. Bila ada sentuhan daripada pengadil, akan serta-merta dihentikan. Kadang-kadang anda perlu merasai tentang seorang pengadil apabila beliau tidak berada pada radar yang dekat. Jika ada foul, ada sesuatu yang berlaku, kita akan menyatakan beliau tidak berada pada kawasan yang sepatutnya. Apabila berada dalam keadaan terlalu dekat, untuk memastikan beliau sedang meneliti segalanya dengan dekat-dekat, terkena dengan bola pun dimarahi. Tidak digemari oleh Safawi Rashid dengan keputusan terbaru ini, tapi ianya benar-benar berlaku di hadapan pengadil perlawanan. Bijak dari Jorabayev sebenarnya tadi. Shielding yang baik. Tapi tandukan
Kurang baik daripada Kuzaimi PE. Barulah percubaan pertama yang benar-benar menguji Shihan Azmi dengan satu save yang baik untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh Rahimov. Itu berlipi Rahimov ya. Kawasan nombor 10. Beliau melihat ruang terlalu besar. Tangan besar, kuat bagi saya daripada Shihan ya, untuk memastikan bola tu tidak rebound, kerana anda melihat Samiev berada begitu untuk pounce jika ada rebound. So, bagi saya sentuhan tu bukan saja perlu sentuhan, tapi perlu menghalakan ke kawasan luar bahaya. Ini swinger yang baik, satu tandukan yang tidak benar-benar mendatangkan masalah daripada Vahdat Hanonov yang naik ke atas untuk melakukan percubaan ini. Menuju ke 20 minit yang terakhir, Pan Gon telah pun lakukan 3 pertukaran di bahagian serangan. Setakat ini belum benar-benar memberikan impak seperti yang dimahukan. Brandon Khan, Corbin Ong menilai option yang ada di bahagian hadapannya. Clearance yang baik daripada Safarov. Dan lock diasak dari belakang tapi dibiarkan saja oleh pengadil perlawanan. One touch football yang baik daripada pemain-pemain pasukan Tajikistan. Trio mereka ini. Sharum Samiev dapatkan gerakan daripada Islamov di sebelah kiri, tetapi final touch tersebut mengecewakan. Gerakan yang sangat baik daripada Tajikistan ini. Ya, saya boleh merasakan dari sini ya, segala kekecewaan Samiev, Rahimov dan Jurubayev yang telah melancarkan satu one touch football yang baik. Tapi sekurang-kurangnya mereka mahukan Islamov meletakkan bola tu on target ya, kerana itu adalah minimum requirement daripada serangan sebegitu. Sekali lagi Kuzaimi PE terpaksa mendapatkan perhatian kerana mungkin kecederaannya kembali pada waktu-waktu sebegini permainan, dan terus sahaja diarahkan untuk bersedia Dominic Tan. Ini bukan berita baik untuk pasukan Malaysia dan juga pasukan Negeri Sembilan ya. Yep. Dan inilah antara risikonya ketika pemain-pemain ini beraksi untuk tugasan antarabangsa. Terus diarahkan untuk bersedia bagi melakukan pertukaran. Dominic Tan akan melakukan penampilan pertama pada kejohanan ini. Telah pun disahkan bahawa malam ini berakhir bagi Kuzaimi PE. Beraksi dengan sangat baik di aksi separuh pertama, tapi terpaksa dikeluarkan dengan lebih awal di separuh yang kedua ini, Stan. Ya, bagi saya sangat impresif kerana beliau baru dalam kancah antarabangsa, tapi setiap kali diberikan minit permainan seperti Shihan ya, telah menunjukkan dahaga untuk memastikan mereka berada pada tahap kepercayaan Kim Panggung senantiasa, dan juga telah menjadi fan favourite juga kepada juga kerana prestasi yang konsisten. Kita masih lagi menanti jaringan pertama untuk aksi pada malam ini. Azmi dengan hantaran jauhnya untuk mendapatkan Darren Lock.
Baik hantaran daripada Faisal ini. Satu cubaan hantaran cuba dilakukan oleh Safawi Rashid tadi, tapi dipintas oleh pemain pertahanan pasukan Tajikistan untuk Brandon Gunn pula dipersalahkan. Ya, malam yang baik pada Safarov dan Karanov, dua centre back Tajikistan. Kalau kita melihat kecuali beberapa kali kelebihan individu seperti Akia Safawi yang telah dan Syafiq Ahmad yang telah mungkin mendapat half chance. Selain itu tidak banyak yang diberikan oleh kedua-dua centre back ini. Segalanya telah dipastikan ketat, tidak ada ruang, tidak ada poket-poket kecil untuk melepasi mereka. Ini ruang pula kepada Arif Aiman untuk berdepan dengan Nazarov di sebelah kanan. Sekali lagi hantaran yang mengecewakan pula kali ini daripada Arif Aiman. Sal Halim telah pun lari daripada kawasannya di sebelah kiri ini. Corbin menunggu tawaran yang cuba diberikan oleh Nazmi. Paksa ke belakang buat sentuhan pertama bagi Dominic Tan. Yang menjadi regular juga dalam aksi bersama dengan pasukan Sabah. Davis, Safawi, tepat ke arah Arif Aiman yang cuba melepasi Nazarov. Berjaya Arif Aiman. Kali ini Islamov pula membantu. Dua pemain mengawal Arif Aiman. Itu Davis akan melakukan hantaran ini agak tinggi, tapi itu adalah kawasan penguasaan Yatimov. Perlu melakukan dengan lebih baik pasukan Malaysia untuk merencanakan sesuatu. Ya, beberapa kawasan yang mempunyai lopak air telah lebih baik. Kita telah melihat mungkin pergerakan bola yang lebih baik dalam last 10 minutes. So saya merasakan mungkin inilah masa yang tepat untuk cuba mengatur serangan yang seperti mana kita boleh mengatur untuk memastikan berapa percubaan dilakukan untuk menaikkan keyakinan, kerana hampir 75 minit, 76 minit kadang pemain boleh merasakan begitu sukar untuk sampai ke kawasan gol lawan, kerana sudah jarang dalam 75 minit tidak sampai ke kawasan itu. Terbaring adalah Darren Lock, tapi beliau juga adalah individu yang dipersalahkan kerana pelanggarannya bersama dengan Zohair Zuroboyev ini yang mungkin memberikan impak yang agak membimbangkan juga kerana cara beliau memberikan reaksi ini. Jadi memerlukan perhatian pada ketika ini. Darren Lock. Dua pertukaran akan dilakukan. Tepat seperti anda katakan, Stanley, kerana Rustam Soirov dibawa masuk bersama-sama dengan Komron Tursunov bagi pasukan Tajikistan. Kedua pertukaran yang dilakukan ketika menentang Trinidad yang membawa impak yang baik bersama Panchabeh ketika itu, tapi Panchabeh telah diberikan kesebelasan utama pada malam ini. Yep. Ada perbezaan apa yang akan dilontarkan oleh Soirov berbanding Samiev. Dua pemain yang bersifat berbeza, dua pemain nombor 9 yang mempunyai kualiti yang berbeza. Rahimov juga dikeluarkan. Adakah itu mengejutkan anda, Stan? Tidak, malam yang senyap. Kadang jurulatih seperti Peter Sagat melihat kekerapan penglibatan anda dalam sesebuah perlawanan yang bukan flashes in the pan. So bagi saya mungkin itulah yang mungkin mau merubahkan oleh Peter untuk pertukaran yang dilakukan. Beliau perlu influence the game apabila pertukaran ini dilakukan. So bagi saya Tatsanov dan juga Soirov amat penting
bagi bagaimana beliau akan approach baki perlawanan. 14 to 15 minutes left. Dan ini gerakan pertama daripada Soirov. Berdepan dengan Dion Cole setelah tadi. Beliau telah pun melakukan larian yang positif untuk mendapatkan gerakan tersebut. Dan ini mungkin cubaan dari Pancabi. Deras percubaan ini tapi mujur tepat ke arah dakapan dan juga kawalan Shihan. Terus diuji, semakin kerap diuji dan percubaan ini Stan. Kemas daripada Shihan kerana satunya dalam keadaan padang sebegini beliau perlu fokus, sentuhan beliau, positioning beliau setakat ni sempurna. Kawalan yang baik sekali lagi daripada Soirov. Beliau tidak menunggu lama untuk melibatkan diri dalam gerakan pasukan Tajikistan. Tukaran ada pemain di posisi nombor 9 dan 10 pula pada ketika ini untuk pasukan Tajikistan. Jelas itu mesejnya, Tajikistan mahukan jaringan. Mereka terus lakukan variasi sekali lagi dalam corak permainan mereka dengan high pressing pada ketika ini. Tapi Malaysia berjaya keluar. Brandon Gunn akan bawa bola ni ke arah Arif Aiman. Larian daripada Nazmi Faiz, tapi Arif terus melakukan hantaran awal, cuba mendapatkan Darren Lock. Baik interception dilakukan oleh Matthew Davis tadi. Idea yang baik tapi gagal dikawal oleh Safai Rashid. Jamik Tan belakang kepada Shihan. Tekanan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Tajikistan tadi. Malaysia perlu lebih kompos untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh Tajikistan pada ketika ini. Mereka sudah mula bergerak, bertukar-tukar hantaran. Mawad Suef, cubaan dari luar kotak penalti tidak berapa digemari kerana ini percubaan pertama daripada Tolsunov. Decision making yang kurang baik kerana Panshabe berada pada keadaan di mana jika beliau memberikan mungkin 1v1 versus Shihan, Tolsunov yang baru masuk mungkin tidak punya radar ataupun mapping untuk melihat di manakah Panshabe berdiri, tapi itu adalah peluang yang baik untuk melorongkan bola itu kepada Panshabe. Berlaku salah faham di antara dua pemain pasukan Tajikistan tadi. Baru ingin berkatakan mengenai kesilapan pertama Jurobaev tadi, tapi beliau melakukan satu recovery yang sangat baik untuk mengekalkan penguasaan bola ini. Safarov bawa bola ini ke hadapan. Ruang buat Mawad Suef. Sekali lagi Jurobaev. Beliau seakan-akan mengawal bola itu ibarat satu permata yang beliau sendiri tidak mahu kehilangan penguasaannya. Dari jarak jauh pula untuk mencuba Shihan Azmi. Kali ini hadir daripada Safarov. Dan Shihan yang mempunyai separuh masa pertama yang agak senyap diuji di penghujung separuh masa yang kedua ini. Ya, cubaan yang baik pada Safarov on target. Shihan perlu memastikan sekali lagi tampanan beliau baik kerana beliau memastikan away from dangerous area. Malaysia masih lagi berdepan dengan bahaya dengan sepakan pencuru ini. Shihan bertindak untuk menumbuk saja bola ini keluar. Azmi membantu dan berjaya mendapatkan lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Beberapa persoalan yang mungkin perlu diatasi oleh Kipagon setelah kita mengetahui ketika menentang Thailand. Last 10 minutes bagaimana Thailand menyerang bertubi-tubi. Mungkin satu yang dipelajari oleh Peter Zayat melihat perlawanan itu, dan mungkin kerana itu pertukaran beliau berimpakkan kepada high pressing, force mistake dalam attacking third. Tolsunov dan juga Sairov masuk dan kita melihat banyak pemain dilontarkan di bahagian attacking third and middle third. So adakah itu pertaturan Peter Zayat untuk melihat jika Malaysia akan sekali lagi menamatkan perlawanan dengan mungkin second best? Habis itu penampilan pertama untuk skuad senior kebangsaan bagi Syahrul Nazim Zulfaqar.
Tapi yang sedikit membimbangkan adalah beliau masuk menggantikan Darren Lock. Banggon terus mengutarakan janjinya untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain. Tapi ini kesilapan daripada Brandon Gunn. Ruang bagi pasukan Tajikistan dan ini ruang yang akan terus disempurnakan oleh Rustam Soirov. Selepas satu kesilapan, satu percubaan, tapi terus sahaja dinafikan pula sebenarnya oleh penjaga garisan kerana beliau berada dalam kawasan offside ini. Ya, tepat ya. Keputusan penjaga garisan, kredit perlu diberikan ya. Kadang dalam keadaan ini kita pernah melihat ya, keadaan ini diberikan. Ya. Tapi bagi saya ia ada hasilnya daripada tekanan mereka yang kita mengatakan ya. Kerana mereka telah melontarkan badan, cuba melakukan overload high pressing game selepas menyedari bahawa Malaysia tidak menghabiskan menentang Thailand begitu baik. Dan sesuatu yang perlu diatasi. Ada reaksi daripada Kim Panggon. Reaksinya memasukkan Syarul Nizam debut bersifat defensif. Mungkin faktornya untuk cuba memastikan mereka dapat mengabsorb apa yang mahu dilakukan oleh Peter Sagat. Dan ini ulang tayang untuk memastikan dan mengesahkan bahawa Soirov berada di kawasan offside ketika percubaan itu dilakukan. Dan hampir-hampir tertiwas Shihan Azmi tadi. Pertukaran seterusnya daripada Peter Sagat untuk pasukan Tajikistan dengan Dala Imam Nazarov di bawah masuk menggantikan Tabrez Islamov yang kelihatan agak struggle untuk menamatkan perlawanan pada malam ini. Kesilapan daripada Brandon Gunn dan cubaan inilah yang nafikan gol pertama perlawanan pada malam ini. Jelas daripada reaksi ini mereka juga mahukan kemenangan pada malam ini. Ya, sudah tentu selepas menyaingi dari segi percaturan, dari segi sepanjang perlawanan, Malaysia juga sudah tentu mahukan gol dalam minit 90 minit daripada membawa kepada penalti. Kerana bagi saya boleh katakan tidak banyak boleh dibezakan oleh kedua-dua pasukan daripada segi approach mereka. Tetapi apa yang sedang dilontarkan dalam 10 minit terakhir ni adalah sesuatu yang perlu kita melihat. Kerana ada dua percaturan yang sangat berbeza. Satunya reaktif, satunya proaktif. Ini juga antara perkara yang kita telah bincangkan ke permulaan lawanan start tadi sambil kita menyaksikan Darren Lock dipersalahkan kerana ada lonjakan yang tidak dipersetujui oleh Kim Panggon dengan keputusan ini kerana menyangka bahawa ianya fair and square. Menuju ke 3 minit yang terakhir, milik siapa gelaran pada kali ini bagi kejohanan Piala Jemputan Piala Raja Thai edisi ke-48. Goals ditekan untuk tidak mempunyai ruang bagi melakukan clearance ini. Muncul sahaja akan daripada pemain pasukan Tajikistan percaya untuk dipatahkan sambil kita perhatikan Nazmi Faiz Mansur pula yang mungkin mengalami kecederaan daripada gerakan menyerang pasukan Tajikistan ini. Situ Nazmi Faiz mungkin daripada impact clearance yang cuba dilakukan ini. Wow. Dari apa yang satu gerakan daripada Faisal tidak digemari sekali lagi oleh Wan Syabi. Beliau juga perlu lebih tenang, tidak perlu memberikan sebarang reaksi.
Tidak ada beza dengan tackle Sumari di separuh masa pertama. Perlu berbeza lah dengan warna kadnya itu, Stan. Dan reaksi Stan kepada saya adalah hanya mampu tersenyum sahaja, okey? Jadi perlu kita fahami setiap maksud yang tersirat tersebut. Tapi itulah yang berlaku di atas padang ketika ini. Momentum jelas memihak kepada pasukan Tajikistan di penghujung aksi masa penuh perlawanan. Nazarov atau Panshabi yang melakukan gerakan ini. Jelas ini bukan perlawanan yang mudah bagi kedua-dua pasukan. Keputusan tanpa jaringan setakat ini mungkin boleh diterima oleh kedua-dua pengendali. Sudah tentu. Kerana saya melihat dari segi statistik, dari segi perjalanan perlawanan, tidak banyak akan boleh dikatakan oleh mana-mana jurulatih untuk menyatakan mereka berhak menang dalam 90 minit. Kecuali mungkin Peter Sagan akan menyatakan itu tidak offside di mana. Tapi apabila beliau melihat replay, sudah tentu beliau perlu bersetuju kepada keputusan tepat daripada penjaga garisan, ya. Kali ini giliran Safarov yang dipersalahkan kerana tackle yang dilakukan ke atas Faisal Halim. Ya. Boleh memahami mengapa pemain-pemain Tajikistan tetapi ada clipping yang dilakukan dan kadang diberikan, kadang tidak. Tetapi mungkin apa yang mereka sedang menyatakan, mengapakah ia kad kuning. Foul boleh diberikan, tetapi mengapakah ia kad kuning. Masih berlaku provokasi-provokasi di penghujung aksi masa penuh ini. Dan layangan kad kuning terus diberikan kepada Panshabi. Kerana beliau cuba untuk menghalang gerakan cuba dilakukan oleh Safawi Rashid. Anda menggemari pemain ini, tapi mungkin karenanya di atas padang sikit jengkelkan bagi kita selaku pasukan lawan. Tapi itulah lumrahnya sebagai seorang pemain bola sepak dengan segala jenis peperangan yang boleh berlaku dari sudut psikologi dan juga permainan. Tapi ini hantaran cuba mencari Dominic Tan. Dion Kuls berada di atas, terus saja dikeluarkan menuju ke 4 minit masa tambahan diberikan untuk aksi ini. Dan Tajikistan akan melancarkan gerakan dari sebelah kiri. Larian yang dilakukan, hadangan yang cuba dilakukan juga oleh Dominic Tan sebelah tadi. Matt Davis berada di sana untuk pastikan tiada apa-apa kesan daripada gerakan tersebut. Safawi pula di sebelah kiri. Brandon naik ke atas. Ada larian daripada Arif Aiman. Gagal untuk ditemui oleh Safawi. Yap. Choroboyev memang benar-benar adalah pemain yang begitu baik untuk kita saksikan dengan kawalan bolanya. Tapi Panshabi punya ruang untuk melakukan turning di sini. Syarul Nazim berada di hadapannya. Lepas daripada Panshabi untuk mencari Tor Sunoh pula berjaya dibaca dengan baik oleh Dominic Tan. 90 saat yang terakhir waktu perlawanan. Dan sekiranya keputusan ini kekal, secara rasminya pemenang akan dipilih melalui penentuan sepakan penalti. Dan Malaysia mungkin mempunyai sedikit kelebihan daripada situasi tersebut. Kerana kita berjaya untuk mengecewakan pasukan tuan rumah Thailand dalam penentuan sepakan penalti ketika aksi separuh akhir tempoh hari. Tapi secara realitinya ini menjadi keputusan seri kedua berturut-turut dalam aksi persahabatan ini, Stan. Positif ataupun negatif bagi kita? Satunya apabila anda menentang pasukan tuan rumah seperti Thailand mendapatkan satu keputusan 90 minit yang baik, tidak kalah, mungkin hampir boleh katakan 80 plus minutes.
berjaya berada di hadapan sehingga gol last minute penyamaan. So bagi saya positif dari segi konsep. Dan Tajikistan juga akan berada di Piala Asia dan akan mungkin menjadi kompetitor. Kita tidak tahu dengan draw yang akan berlaku. Tapi ini mungkin serangan terakhir yang perlu Malaysia awasi. Tidak mahu pisang berbuah dua kali kerana kita melepaskan gol betul-betul pada serangan terakhir pasukan Thailand tempoh hari. Jadi situasi ini perlu terus kekal diberikan perhatian dan terus saja ditamatkan oleh Nadir Paunan Wiwat Jumpaun. Ini ya, apa yang akan dihadapi oleh pemain yang akan mengambil sepakan penalti untuk Malaysia adalah towering figure Kalau anda melihat kepada Rustam Yatimov, susuk badan yang tinggi, imposing. Sesuatu yang perlu diatasi seorang penjaga gol yang masih berada pada usia 22, 21. Beliau akan dapat banyak pengalaman daripada pertandingan ini. Sama dengan Shihan. seorang pemain ofensif yang mengambil sebagai penalti tempoh hari adalah Syafiq Ahmad. Beliau lah yang telah pun dikeluarkan terlebih dahulu, jadi tiada Darren Lambert. Tiada Declan Lambert juga sebenarnya untuk mengambil sepakan penalti bagi pasukan Malaysia. Mungkin ada perubahan dan ini sepakan pertama bagi pasukan Tajikistan. Chipping yang cuba dilakukan, beliau cuba bertindak bijak tetapi bukan Shihan yang boleh ditewaskan dengan gerakan sebegitu, Stan. Tidak pasti jika Peter Sagat akan menerima sesuatu sebegini no nonsense coaches tidak akan menerima sesuatu sebeginilah. Tanya kepada Shihan kerana beliau sudah dive ke bahagian kanan dan memastikan reaksi beliau masih tepat. Perlu melakukan tugas. Jadi Shihan telah pun berjaya untuk menyelamatkan sepakan pertama pasukan Tajikistan. Dion Cools akan mengambil tugasan penyepak pertama ini. Dion Cools juga gagal. Dan ada sentuhan yang penting daripada Rustam Yatimov untuk menghalakan bola ini ke arah tiangnya. So ini yang saya mengatakan tadi towering figure, beliau menjadi imposing factor kerana tenangan penendang perlu memastikan bola-bola akan ke angle dan anda boleh melihat reach beliau. Reach yang bila anda mempunyai 6'3", 6'4" seperti berhadapan Peter Cech. So it's a good test untuk penendang pasukan Malaysia. Sepakan kedua, Hanonov berdepan dengan Shihan. Tiada lagi hilah yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Tajikistan. Advantage yang pertama daripada Baghdad Hanonov. Dia baik. Beliau telah memastikan lirik bawah dan mungkin telah bermain mata sedikit dengan gerakan badan beliau dan Shihan ke opposite side. Nazmi Faiz mengambil alih tugasan Syafiq Ahmad selaku penyepak yang kedua. Nazmi Faiz Mansur. Sekali lagi. Kali ini faktor Rustam Yatimov yang bakal mencuri perhatian berdepan dengan pemain-pemain pasukan Malaysia. Apa yang sedang dihadapi oleh kedua-dua penendang termasuk Dion Cools yang bermain di Eropah adalah permainan minda. Rustam Yatimov sedang mengatasi mereka kerana dua-dua penendang sebenarnya telah menendang dengan baik. Bukannya tidak, tetapi ia perlu lebih daripada itu kerana Yatimov sedang melihat apakah yang diberikan oleh penendang. Dan dua-dua penendang telah memberikan mereka ke kiri. Beliau boleh reach.
Perbezaannya, Shihan juga meneka dengan betul arahan diberikan oleh Komron Tursunov ini. So hampir serupa dengan tendangan Dion dan juga Nazmi. Ada perbezaan terbesar adalah Rustam Yatimov 6'4", reach beliau mungkin lebih jarak beliau. Tidak salah Shihan walaupun jangkaan tekaan beliau tepat. Safawi Rashid perlu untuk berikan Malaysia jaringan pertama daripada sepakan penalti ini. Ada perang psikologi lebih awal di antara beliau dan juga Yatimov. Lihat sahaja kepada reaksinya. Safawi Rashid berdepan dengan Yatimov. Malaysia ketinggalan 2 gol. Safawi Rashid. 3 sepakan, ketiga-tiganya gagal. Dan ini lebih kepada percetusan perang psikologi daripada Rustam Yatimov. So tentu Safawi telah melihat dengan 2 tendangan penalti yang mungkin decision making mereka adalah placing. Safawi dengan teknik yang begitu baik, beliau boleh membuat percubaan ataupun tendangan yang deras, telah opt untuk pergi deras kerana mungkin itulah option terbaik beliau melihat dengan selepas 2 placing, tapi tidak bernasib baik dalam keadaan itu kerana terkena palang gol. Jaringan akan memberikan Tajikistan gelaran. Jadi Malaysia gagal untuk menambah koleksi selaku juara Piala Raja Thai dalam edisi penganjuran ke-48. Selepas kali ini giliran pasukan Tajikistan perlu untuk mengecewakan kita dalam penentuan sepakan penalti yang sempurna daripada pemain-pemain pasukan Tajikistan yang gagal dibalas oleh pemain pasukan Malaysia. Kerana jelas ternyata pasukan yang lebih baik dalam penentuan sepakan penalti ini ataupun figura yang lebih meyakinkan, Rustam Yatimov berjaya untuk memacu negaranya menjuarai Piala Raja Thai edisi ke-48 ini, dan Malaysia secara rasminya muncul selaku naib juara selepas seri tanpa jaringan untuk aksi seperti